Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, kita masih lagi dalam tajuk berkaitan dengan mad panjang. Mad ni maksudnya panjang. Okey, tajuk seterusnya, tajuk mad yang seterusnya adalah madlin. Tajuk madlin. Madlin ini adalah tajuk yang ke-9. Dia tajuk yang ke-9, cabang daripada tajuk mad far'i. Mad far'i Ustaz dah bagi tahu ada cabang dia ada banyak, ada 13 cabang. Jadi madlin ini dia yang ke-9, tajuk yang ke-9. Sebab kita dah belajar mad wajib, mad jaiz, mad lazim dan sebagainya. Okey, dan seterusnya adalah madlin. Okey, kita akan tengok apa pengertian madlin. Okey, pengertian dia dari segi bahasa dan dari segi istilah, dan seterusnya pengertian dia, pengertian dan kadar bacaan dia. Berapa harakat kita nak baca madlin ni, dan seterusnya kita akan tengok contoh-contoh dalam Al-Quran macam mana kita nak kenal madlin, dan kita akan praktikkan dalam ayat Al-Quran. Dan last sekali Ustaz akan bagi formula macam mana kita nak ingat madlin ni macam ni. Okey, tengok dulu pengertian madlin dari segi bahasa. Apa pengertian madlin dari sudut bahasa? Lin dalam bahasa Arab maksudnya lembut. Okey, apa beza bahasa dan istilah? Ustaz dah ulang banyak kali. Bahasa ni maksudnya apabila awak cari perkataan lin dalam kamus, awak akan jumpa maksudnya lembut. Awak kena cari dalam kamus. Itu dari segi bahasa. Maksudnya dari bahasa orang Arab cakap, lin tu maksudnya lembut. Okey, lembut. Lin tu maksudnya lembut. Sebab tu kita kata layyinah, lembut. Okey. Itu dari segi bahasa. Manakala dari segi istilah pula, istilah ni maksudnya bila awak cari perkataan lin dalam kamus, dari segi istilah awak tak akan jumpa. Okey, awak hanya bila awak buka buku tajwid, buka subjek tajwid, awak buka cari perkataan lin, awak akan jumpa maksudnya dari segi istilah ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Tetapi kalau awak buka kamus, hanya dia akan bagi makna yang dari segi bahasa orang cakap maksudnya lembut. Okey, dari segi istilah adalah huruf waw dan huruf ya. Ingat, huruf lin dia ada dua sahaja, huruf waw dan huruf ya. Huruf waw dan huruf ya yang sukun. Huruf waw dan ya itu mesti sukun. Jadi kalau berbaris tak jadi madlin. Waw dan ya yang sukun. Sebelumnya huruf yang berbaris di atas. Sebelum huruf waw dan huruf ya itu, dia ada satu huruf itu dia mesti berbaris di atas. Jadi kalau huruf tu berbaris di bawah, tak jadilah madlin, ataupun baris di hadapan, tak jadi juga madlin. Dia mesti kedua-dua huruf sebelum itu mesti berbaris di atas. Huruf yang terakhir dibaca sukun kerana waqaf. Okey, huruf yang terakhir itu kita baca sukun kerana waqaf. Maksudnya asal kalimah itu dia bukan sukun, mungkin dia berbaris hadapan ataupun berbaris domah, tetapi bila kita berhentikan bacaan, kita mesti waqafkan huruf akhir. Itu kaedah dia. Bila kita nak berhenti, kita mesti matikan huruf akhir. Kita kena sukunkan huruf akhir. Bukan semua tempat, tetapi kebanyakan tempat kita akan matikan huruf akhir, melainkan pada tempat-tempat ma'iwat kita tak boleh matikan. Okey, tetapi kebanyakan tempat kita mesti matikan huruf akhir. Okey, di sini pun berlaku apabila kita matikan, kita nak berhenti, kita mesti matikan huruf akhir. Jadi sukun di sini, mati di sini bukan mati yang asal. Sukun di sini bukan sukun yang asal, dia panggil arid. Sukun yang mendatang. Asalnya dia bukan sukun, mungkin huruf terakhir itu mungkin berbaris di atas, ataupun mungkin berbaris di bawah, ataupun mungkin berbaris di hadapan. Tetapi bila kita berhenti, kita datangkan sukun. Asalnya dia bukan sukun. Sebab tu sukun itu namanya arid, sukun yang mendatang. Ustaz dah syarah apa itu sukun yang mendatang dalam tajuk mad arid li sukun. Okey,
Jadi ustaz ulang lagi. Dari sila adalah huruf waw dan huruf ya. Jadi ingat huruf lin ada dua saja, waw dan ya. Yang sukun, dia mesti waw dan ya ini mesti berbaris sukun. Okey, dia kalau berbaris dia bukan mad lin. Okey, sebelum huruf waw dan huruf ya, dia berbaris di atas. Okey, berbaris di atas, dan huruf yang terakhir dibaca dengan sukun kerana waqaf. Okey, jadi ustaz tulis sini dia adalah huruf waw dan huruf ya. Okey, huruf waw dan huruf ya. Sebelum huruf waw dan huruf ya itu ada satu huruf. Okey. Ada satu huruf. Huruf itu mesti berbaris di atas. Okey, waw dan ya ini mesti kita dah tahu dia sukun, dia mati. Tak ada baris lah. Tetapi sebelum dia, kita tengok huruf sebelum dia. Okey, dia mesti berbaris di atas. Kalau sebelum dia itu berbaris di bawah, okey, tak jadi mad lin. Ataupun sebelum dia itu berbaris di hadapan, juga tak jadi mad lin. Ini bukan mad lin. Ini pun bukan. Hanya yang satu sahaja jadi, iaitu kalau sebelumnya berbaris di atas sahaja. Okey, dan selepas huruf waw dan huruf ya, huruf lin itu ada satu huruf juga. Huruf ini kita dibacakan dengan mati ataupun baca dengan sukun kerana waqaf, kerana kita nak berhenti. Asalnya mungkin di sini asalnya berbaris di atas ataupun bawah ataupun hadapan. Tapi bila kita berhenti, kita mesti waqafkan dia. Baris di atas, bawah ataupun hadapan. Tapi bila kita nak berhenti, kita mesti waqafkan dia. Jadi sukun di sini bukan sukun yang asal, sukun yang mendatang. Jadi ingat, huruf waw sebelum dia ada huruf yang berbaris di atas. Sama juga ya, sebelum dia huruf berbaris di atas. Dan huruf selepas waw dan ya ada satu lagi huruf yang berbaris sukun kerana kita nak berhenti, kita waqaf. Okey, jadi awak dah kenal macam mana keadaan mad lin ini. Seterusnya kita akan tengok berapa kadar bacaan yang perlu kita baca pada mad lin ini. Okey, kadar bacaan bagi mad lin adalah 2, 4 ataupun 6 harakat. 2, 4, 6. Maksudnya awak boleh pilih lah, nak masuk 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Tapi lebih baik kita baca panjang sikit untuk kita bezakan dengan mad asli. Lebih baik kita baca panjang sikit, 4 ataupun 6. Jadi 2 pun boleh, tak salah. Tapi lebih baik 4 ataupun 6 untuk kita bezakan dengan mad asli. Jadi kadar bacaan bagi mad lin adalah 2, 4 dan 6 harakat. Okey, jadi kena ingat mad lin hanya berlaku ketika kita waqaf sahaja, ketika kita berhenti saja. Kalau kita tak berhenti, kita sambung, kita wasal, dia ada waqaf dan wasal. Ketika berhenti baru berlaku mad lin. Tetapi bila kita sambung bacaan, dia tidak berlaku mad lin. Jadi nanti kita tengok dalam contoh Al-Quran macam mana berlaku dan mana tak berlaku. Okey. Jadi kalau kita sambung bacaan, maksudnya kita tak berhenti. Kalau jumpa keadaan macam ini, maksudnya di situ tak berlaku mad lin. Kita baca biasa sahaja. Okey. Tengok contoh mad lin dalam kalimah. Kita tengok dulu kalimah. Okey. Kemudian baru kita akan praktikkan dalam ayat Al-Quran. Okey, kalimah, contoh kita tengok huruf waw dahulu. Huruf waw, tengok di sini belah kanan, huruf waw kotak belah kanan. Contohnya kalimah yauma. Okey. Nampak di sini huruf waw sebelum dia huruf ya berbaris di atas. Nampak sebelum dia ya berbaris di atas, dan selepas dia ada huruf mim yang berbaris di atas juga. Okey, kalau kita sambung bacaan, kita tak matikan huruf mim itu, kita baca yauma. Nampak tak ada panjang. Tapi bila kita matikan, kita waqaf di sini, kalau kita berhenti di sini, contohnya ayat tu panjang, kita berhenti di sini. Jadi mim ini kita kena matikan huruf akhir dia. Kita akan baca yaum. Okey, kalau baca 2 harakat yaum, kalau 4 harakat yaum, kalau 6 harakat yaum.
Okey. Dan contohnya kalimah qaum. Okey, waw sebelum dia ada huruf qauf berbaris di atas. Mesti sebelum dia mesti berbaris di atas. Huruf mim asalnya bukan baris di atas, asalnya berbaris fathah, tetapi bila kita matikan, kita berhenti, kita kena matikan huruf mim ini. Kita berhenti. Jadi qaum panjang sikit. Tetapi kalau kita baca, kalau kita tak matikan, kita sambung qauma. Dan contohnya qaul, bawah sama qauf, huruf waw sebelum dia huruf khauf berbaris di atas, dan huruf fa kita matikan sebab kita nak berhenti. Tetapi kalau kita tak berhenti, kita tak boleh panjang di sini. Kalau tak berhenti, tak boleh panjang di sini. Okey, kita tengok pula huruf ya. Huruf ya belah kiri sini. Okey, huruf ya sebelum dia huruf kaf berbaris di atas, dan asalnya fa ini berbaris di atas, tapi bila kita nak berhentikan bacaan, kita mesti matikan. Kita kena waqaf. Jadi kita baca kaif, panjang sikit, 2, 4 ataupun 6. Okey, tetapi kalau kita tak nak berhenti, kita nak sambung bacaan, kita baca kaifa. Sambunglah ayat seterusnya. Okey, sama alaika. Kalau kita nak berhenti, kita sebut alaik. Yadai, sama, kita berhenti, kita matikan huruf akhir. Jadi kita kena panjang sikit, 2, 4, 6. Alaih. Ini contoh-contoh kalimah yang berlaku madlin. Okey, jom kita tengok contoh dalam Al-Quran pula. Okey, kita tengok contoh ayat yang pertama. Nanti saya akan highlightkan di mana ada madlin. Okey, contohnya ayat yang pertama ini. Kita tengok dulu ayat yang pertama. Ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum iza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati isnani zawal adli minkum aw akharani min khairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Okey, nampak di sini ada madlin di sini, musibatul maut. Okey, saya highlightkan. Tak apalah, kita tak payah highlight, saya dah merahkan di situ. Okey, nampak di sini ada huruf waw. Huruf waw yang mati, sebelum dia huruf mim yang berbaris di atas. Huruf mim berbaris di atas, tetapi huruf ta ini asalnya berbaris di bawah. Tetapi bila kita nak berhenti, kita mesti matikan. Itu punya kaedah dia. Kita mesti matikan huruf akhir. Bila kita mati bukan huruf akhir, berlakulah madlin di sini. Madlin di sini. Jadi kita baca musibatul maut. Baca panjang sikit. Baca 2 pun boleh, musibatul maut. Okey, 4 pun boleh, musibatul maut. Okey, baca 6 pun boleh, musibatul maut. Okey. Okey, nampak kalimah maut ini berlaku madlin. Okey, kalau awak perhatikan di atas pun ada kalimah maut. Tetapi kenapa di sini tak panjang? Kenapa di sini tak panjang? Contohnya saya baca ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati isnani. Nampak? Saya tak panjang di kalimah maut di sini. Kenapa tak panjang? Sebab kita tak berhenti di sini. Kita sambung bacaan. Dia panggil wasal. Kita sambung bacaan, jadi madlin tak akan berlaku kalau kita sambung. Jadi madlin hanya berlaku ketika kita berhenti sahaja. Jadi contohnya awak baca-baca, awak tak cukup nafas. Jadi awak ambil keputusan awak nak berhenti di sini. Bila awak berhenti di sini, maka akan berlaku madlin. Contohnya awak baca tak cukup nafas. Ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Okey, tak cukup nafas. Jadi bila kita berhenti, berlaku automatik akan berlaku madlin. Nampak sebab apa? Sebab ada huruf waw sebelum dia mim berbaris di atas, dan ta ini kita matikan. Sebab kita nak berhenti. Kita nak berhenti sebab tak cukup nafas. Kita berhenti.
kita matikan, maka berlakulah madlin di sini. Jadi madlin hanya berlaku ketika kita berhenti, tetapi kalau kita sambung tak berlaku. Jadi lepas berhenti, kita sepatutnya tempat ini tak boleh berhenti, tetapi awak dah tak cukup nafas, awak berhenti, terus sambung. Iza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati isnani zawal adli minkum aw akharina min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Okey, nampak di situ. Kita tengok contoh pada ayat yang nombor 2. Ini surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy ayat 2 kot. Okey, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Nampak di sini berlaku madlin apabila huruf ya sebelum dia ada huruf sad berbaris di atas, dan huruf fa kita asalnya berbaris di bawah, tetapi bila kita berhenti kita matikan huruf fa itu. Jadi boleh kita baca panjang sebab berlaku madlin. Jadi baca panjang berapa? 2, 4, 6. Okey, tengok contoh nombor 3. Ya ayyuhallazina amanu la yublawunnakumullahu bi syai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Okey. Jadi di sini berlaku kalimah ghaib, berlaku madlin. Kalau awak tengok di sini huruf ya sebelum dia huruf ghain berbaris di atas, dan huruf ba asalnya baris bawah, tetapi bila kita berhenti kita matikan huruf ba itu. Okey, jadi berlaku madlin. Boleh baca 2, 4, 6. Okey, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nampak kalimah khauf, huruf waw sebelum dia huruf kha berbaris di atas, dan huruf fa, ada huruf fa di situ asalnya berbaris tanwin di bawah, tetapi bila kita matikan, kita berhenti, kita matikan huruf fa itu. Jadi maka berlaku di situ madlin. Jadi kita baca 2, 4, 6. Itu contoh madlin dalam ayat Al-Quran. Jadi kalau awak perhatikan, madlin ini hanya berlaku bila kita nak berhenti. Dia hanya berlaku pada hujung-hujung ayat. Jadi tengah-tengah ayat itu tak berlakulah, jaranglah berlaku, melainkan kita berhenti tak cukup nafas tadi, macam saya berhenti di sini. Jadi bila berhenti di situ, kita kena buat juga madlin. Kita kena datangkan hukum madlin di situ. Okey, jadi murid-murid tahulah madlin tempat dia kat mana. Tak macam tempat lain, ada kalau mad lain dia ada yang berlaku di tengah. Jadi ada setengah mad dia berlaku di hujung-hujung saja. Contohnya mad arid li sukun hanya berlaku pada hujung-hujung ayat. Madlin hanya berlaku pada hujung-hujung ayat. Jadi kalau ustaz tanya bulatkan madlin, kalau ada pelajar yang bulatkan tengah-tengah ini, maksudnya pelajar itu memang tak faham langsunglah madlin. Dia bulat yang tengah-tengah di sini. Di sini madlin, di sini madlin. Okey, jadi maksudnya pelajar itu memang tak faham langsung madlin. Jadi kena ulang dan rujuk semula tajuk madlin. Jadi kalau dia bulat yang belakang-belakang, maksudnya dia dah faham, walaupun dia tak faham banyak, tetapi dia faham sikit-sikit tajuk madlin. Okey, seterusnya Ustaz akan buat formula sikit. Okey, kita akan tengok formula madlin. Madlin berlaku pada huruf waw dan huruf ya. Huruf waw dan huruf ya. Okey, huruf waw dan huruf ya ini, huruf waw dan huruf ya ini sebelum dia ada satu huruf yang berbaris di atas. Satu huruf yang berbaris di atas. Jadi kalau huruf tu berbaris di bawah, maka tak jadi madlin. Tak jadi madlin. Ataupun berbaris di hadapan juga tak jadi madlin. Tak jadi madlin. Okey. Dan selepas huruf waw dan huruf ya itu ada satu lagi huruf. Jadi huruf waw dan huruf ya ini duduk tengah-tengah. Okey. Dia duduk tengah-tengah. Huruf selepas waw dan huruf ya ini ada satu huruf yang berbaris mati.
berbaris sukun. Tetapi sukun ini bukan sukun yang asal, dia adalah sukun sebab kita berhenti. Sebab kita berhenti, kita kena sukunkan dia. Okey, dia berbaris sukun yang mendatang disebabkan kita berhenti. Jadi kalau awak ingat formula macam ni, jadi awak ingat formula untuk mad lin. Bentuk dia macam ni. Jadi bila ingat formula berapa harakat yang perlu kita baca untuk mad lin, kita akan baca 2, 4 dan juga 6 harakat. 6 harakat. Ingat harakat untuk mad lin 2, 4, 6. Okey, sekian sahaja video berkaitan dengan tajuk mad lin. Boleh awak boleh tonton video ini dan ulang, dan kalau boleh buat latihan. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.